Okey, selamat sejahtera semuanya. Cikgu akan mulakan kelas sekarang. Okey, minggu lepas, ialah semalam sepatutnya cikgu buat kelas juga, tapi adalah kekangan dia. Jadi ada kekangan. Bukannya cikgu kata pergi mana-mana tempat tau, tapi adalah kekangan. Jadi sebagai seorang yang telah berkeluarga, jadi cikgu perlu ingatkan adik-adik semua, fikirkan 100 kali kalau nak mendirikan rumah tangga ya. Kalau tak bersedia, jangan buat. Okey, sila bersedia dulu. Jadi murid-murid, jadi sekarang kita pergi ke bahagian sekali lagi pewarisan ya, berkenaan dengan buta warna. Ya, kenapa cikgu sebut bukakan topik pasal berkeluarga? Antara dia adalah sekali lagi mengenai penyakit, apa panggil itu? Sex link BM panggil apa? Jadi penting tau, benda ini sangat penting. Okay, Jap. Mana dia? Seks, ciri terangkai seks ya, ataupun sex link disease ya. Okey, murid-murid, seperti yang nama itu sebut ya, ciri terangkai seks ataupun sex link disease ataupun genetic disease ya. Ya, ini adalah satu, memanglah ini cikgu nak kata ya, kalau sebelum ini cikgu cuba memberitahu anda semua penyakit genetik ataupun penentuan jantina adalah jatuh pada dua-dua tanggungjawab dua-dua pihak, bapa dan ibu. Tapi untuk penyakit genetik ini sebenarnya dia agak sensitif lah kalau untuk yang mereka menegakkan panggil apa itu kesamarataan lelaki dan wanita. Tapi untuk penyakit ciri terangkai seks ini memang dia lebih menjangkitkan lelaki daripada menjangkitkan perempuan. Cikgu, bagaimana kamu nak sebut macam tu? Apakah bukti cikgu ni? Cikgu tak boleh cakap macam tu. Okey. Jadi, tanpa melengahkan masa, cikgu nak gunakan sekali lagi penyakit buta warna. Okey, penyakit buta warna dengan penyakit hemofilia sebagai contoh untuk terangkan bahawa ciri terangkai seks ini lebih menjangkiti perempuan berbanding dengan lelaki. Murid-murid, kalau kita nak fahamkan topik ini, kita tidak lari daripada perlu menulis dan juga memahami raja skema genetik untuk pewarisan penyakit tersebut. Kalau anda tengok di sini, murid-murid, okey, kita akan buat dua dulu. Dua raja skema genetik untuk pertama, bapa dan ibu yang mempunyai penglihatan normal tapi mendapat anak yang mempunyai buta warna. Lepas itu kita juga akan membuat satu lagi di mana bapa yang buta warna dengan ibu yang normal, homozygous normal, bukan pembawah, kita pun kira. Tengok bagaimanakah ataupun berapa peratus, bagaimanakah pewarisan itu berlaku dan apakah dia punya sekali lagi hasil untuk fenotip anak, nisbah yang sihat kepada yang buta warna atau sebaliknya. Jadi tanpa melengahkan masa, kalau anda tengok pada skrin pertama ini, ya, kepada sesiapa yang telah mahir untuk raja skema ini, kamu boleh tutuplah skrin, dengar saja. Tapi untuk yang mereka tak pernah mahir, tak pernah cuba, cikgu perlu tunjuk sebab isu murid yang tak boleh nak tulis ke ataupun lukis ini ialah satu, dia tak pernah cuba. Cikgu suruh kata buat sendiri kat rumah nota, kamu tak buat. Lepas tu ingat baca macam ni, kamu faham. Okey? Kalau kamu tak pernah buat, sekali lagi sila ambil masa anda untuk fahamkan sekarang ya. Dan kalau anda jenis yang memang tak boleh nak terima, ada banyak garis ni, sangat keliru. Buat latih to be. Lukis 2-3 kali. Jadi seperti yang cikgu dah ajar sebelum ni, sebelum kita mulakan untuk mana-mana raja skema genetik, kita perlu namakan terdahulu untuk alel. Untuk ciri terangkai seks iaitu buta warna ini, kita akan tuliskan X sebabnya penyakit ini dibawa oleh kromosom X. Kromosom Y tak ada sebab kromosom Y lebih pendek, cacat. Okey, kromosom X panjang. Jadi dia ada bahagian-bahagian ataupun kita panggil locus gene di locus tertentu
Yang kromosom Y tak ada tempat dia. Antara dia buta warna lah. Penglihatan normal dan buta warna. Jadi biasanya kita akan namakan buta warna ini, okey, kita akan namakan buta warna ini B lah, buta warna B. Tapi mana satu rujuk kepada alel untuk buta warna. Jadi untuk anda jawab soalan ini, kamu perlu faham dulu ya, dominan dan resesif. Dominan dan resesif. Untuk penyakit buta warna, dia perlu ada dua, kalau untuk perempuan, dua alel buta warna baru dia akan tonjol. Kalau tidak, dia akan ditutup oleh penglihatan normal, alel penglihatan normal. Jadi, XB ini, kalau anda tengok di sini ya, okey. Ada ke tak dia tulis kat sini? Buta warna berlaku disebabkan oleh alel resesif. Bukan, jangan henti di situ. Siapa yang nak belajar istilah yang dia betul-betul diminta ketika dah ujian SPM pun, kamu perlu jawab habis lah. Alel resesif henti salah. Yang dibawa pada kromosom X baru betul. Dan untuk isu dia, kebanyakan penghidap adalah lelaki. Ini adalah isu dia sekarang. Bagaimana kita nak buktikan? Okey, pertama, jadi kita akan tuliskan di sini XB alel yang penglihatan normal. Untuk penglihatan normal. Kalau anda nak belajar, sebenarnya dia dominan. Ni, dominan. XB kecil alel yang buta warna. Okey, ini adalah resesif. Jadi, kalau kita nak belajar macam mana kata pewarisan antara ayah dan ibu yang sihat, penglihatan normal menghasilkan anak yang penglihatan ada masalah buta warna, ya, kita sentiasa mula dengan fenotip dulu. Tak ada salah, fenotip induk. Okey, antara dia bapa dan mak ataupun ibu lah, sorry. Patutnya guna istilah yang lebih formal, ibu. Kacuk. Penglihatan normal, dia tak nak tulis penglihatan, dia tulis normal. Dan manakala genetik. Lepas tu ia genetik induk. Jadi kita pun dah belajar bahawa setiap ciri atau trait yang kamu dah belajar itu macam buta warna ke penglihatan normal ditentukan oleh dua alel. Itu yang kita asyik tulis dua sebab ikut hukum Mendel yang pertama itu. Jadi untuk penglihatan bapa normal dan ibu normal, untuk membuktikan anak itu ada buta warna, ya, bapa itu normal, memang tak ada pilihan, dia memang XY, ibu dia pun XX ni. Pelak dah tahu dah. Tapi bapa ini confirm dia ialah membawa kromosom X yang penglihatan normal, tidak berbuta warna ya. Manakala untuk ibu pula, dia ialah XB besar, XB kecil. Yang di sini kamu perlu faham istilah dia. Ya, cikgu tulis sebiji je kan kat sebelah. Tapi sekali lagi, siapa yang dah tahu, kamu boleh tutupkan skrin lah. Sebab bagi cikgu pun kadang-kadang benda ini macam, bukan kata membazir masa ya. Kalau anda betul-betul tulis dari A sampai Z ikut, sepatutnya dia tidak akan salah ketika exam nanti. Jadi, lepas itu apa akan berlaku? Cikgu guna hitam lah, ini jawapan standard yang kamu perlu tahu. Bermula dengan meiosis. Membentuk gamet. Okey, membentuk gamet. Jadi kamu akan dapat lelaki XB dan Y. Sebab diseparuhkan. Siapa yang cakap sekali lagi dalam dalam pewarisan ni, hukum Mendel 1. Cukup dah dia jelaskan segala-galanya. Kalau tidak, kamu perlu balik kepada pembahagian sel, belajar semula ya. Okey. Manakala ini XB besar, XB kecil. Jadi murid-murid sampai sini tak ada masalah kan? Boleh ikut kan? Selamat datang Irfan dan lain-lain. Okey. Jadi di sini kamu akan belajar sekali lagi untuk persenyawaan antara ibu dan bapa. Okey. Persenyawaan. Jadi dapatlah yang pertama XB ni. Ini pula ialah XB besar.
XB kecil. Manakala inilah XB besar Y. Ini pula ya XB kecil Y. Jadi ini adalah apa? Genotik anak dengan fenotip anak. Ini yang menjadi cabaran murid-murid. Untuk fenotip anak ini, lain daripada sebelum ini, kamu perlu nyatakan jantina dulu. Perempuan. Perempuan. Sebab X dan Y. Lelaki. Lelaki. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Dan yang pertama, normal. Penglihatan normal. Yang perempuan kedua, anak perempuan kedua ni, normal tetapi bersifat pembawa. Lelaki pun normal. Dan satu lagi ialah buta warna. Jadi murid-murid, kalau anda dah buat sendiri benda yang kat depan mata ini secara sendiri tau, kamu akan nampak apa? Ya, ada dua jawapan yang kamu perlu tahu ya. Kalau soalan tanya kamu, nisbah anak dia tak sebut jantina ya. Hati-hati dia tak sebut jantina. Anak yang normal kepada anak buta warna. Maka jawapan kamu akan pergi kepada 3:1. Itu kalau anak. Kalau nisbah, anak lelaki. Normal kepada anak lelaki buta warna. Maka kamu akan dapat 1:1. Okey? Anak perempuan pula, memang dia tak ada yang buta warna, semua dia adalah normal. Kenapa penting untuk anda faham yang di sini adalah, kalau secara am, anak secara am, yang buta warna, kamu akan dapat sekali lagi nisbah 3:1. Dalam bahasa lain, kalau mereka nak tanya nisbah dah settle, peratus anak yang buta warna kepada yang normal kan, peratus. Jadi dia akan 1/4 bahagi darab dengan 100 dapat 25%. Kalau peratus untuk anak buta, 25%. Kalau untuk anak lelaki yang buta warna, peratus, 1/2 darab 100, maka kamu akan dapat 50%. Separuh. Anak perempuan 100% penglihatan normal, kosong yang akan jadi normal. Jadi dari situ kamu akan nampak. Pentingnya anda memahami genetik ya, genotik pasangan masing-masing, khususnya untuk mereka yang kahwin. Kahwin ni dah berfikirkan untuk melahirkan zuriat ataupun anak. Penting ya, sekali lagi penting. Cikgu, tak mungkinlah saya nak pergi suruh isteri saya normal. Saya lelaki, saya suami, saya normal. Tak mungkin saya nak suruh isteri saya pergi buat blood test. Macam tak seronok lah nanti dia berungkit kan. Saya faham. Tapi cikgu, ada cara lain ke tak untuk kita tahu bahawa isteri kita ini ada ke tidak kemungkinan ialah pembawa buta warna ini? Jawapan dia boleh. Penyakit sex link ini senang je. Pergi tengok balik dia punya keluarga. Itulah pentingnya kalau untuk yang Islam. Biasanya sebelum kahwin kita akan merisik. Untuk lelaki pun ada, untuk yang Cina pun sama juga. Akan pergi ke keluarga pasangan masing-masing, menyiasat. Merisik untuk yang Islam dia punya istilah tu. Okey, merisik untuk tengok latar belakang keluarga, tengok ada ke tak dia punya pakcik ke makcik ke ataupun sepupu ke ataupun moyang dia ke yang buta warna. Kalau ada, kita perlu bersedialah untuk melahirkan ataupun mengadakan khususnya anak lelaki yang buta warna. Sebab sekali lagi buta warna ini bukan perkara yang kecil. Kecil, kamu kata kecil saja cikgu, tak boleh tengok warna kan? Cikgu dah sebut sebelum ini, buta warna ini sebenarnya memberi impak kepada masa depan. Mana seseorang yang berfikir contohnya nak jadi doktor, dia dah tak boleh jadi doktor dah. Pilot out, engineer pun orang akan tertanya-tanya.
Malahan mengambil lesson creator pun menjadi satu isu di sini. Lesson creator. Sebab lampu isyarat pun hijau dan merah. Buta warna ini biasa hijau dan merah ini yang susah nak bezakan. Paling ringan pun dia untuk hijau dan merah. Murid-murid, siapa ada soalan? Siapa ada soalan di sini? Kosiang ada Kosiang? Ada Kosiang. Okey, Kosiang boleh faham? Kosiang buat apa itu Kosiang? Kosiang boleh ya? Fatin, boleh faham Fatin? Okey, jadi itu baru pertama. Jadi dengan cepat juga, cikgu nak kamu kalau sempat buat sekarang. Okey? Jadi andai kata ini semua dah settle ya. Jadi sekarang cikgu nak kamu bayangkan sekarang untuk kalau katakan benda ini penyakit, tadi cikgu cakap apa? Mempunyai diskriminasi kepada apa? Jantina kan khususnya memberi impak kepada lelaki berbanding dengan perempuan, maksudnya perempuan yang menjadi penyebab segala-galanya. Ya, kalau kamu tak percaya, kita cuba buat satu lagi ya. Di mana bapa dia yang buta warna. Ibu dia normal dan bukan pembawa, normal homozygous. Okay, kalau itu yang kata, kalau untuk perempuan, kalau kamu nak kahwin lelaki yang buta warna, kamu nak confirm kamu ialah normal. Kita tengok ya. Apa yang akan terjadi ya. Sepatutnya juga tak padam yang lelaki ni. Okey. Padam. Ini semua tak penting lah. Okey, kalau kamu tengah buat itu dengan cepat, kamu dah dapat jawapan dia. Cikgu pun nak tulis dengan cepat di sini. Kalau untuk bapa yang buta warna, sememangnya dia XB kecil, Y. Ibu yang normal, homozygous, XB dan XB besar. Jadi kita pun tahu bahawa gambar yang dihasilkan ialah XB dan Y. Dia bapa dan ibu pula XB besar. XB besar gamet. Jadi pembentukan yang pertama XB besar, XB kecil. Ini pun XB besar, XB kecil. Lepas itu XB dan Y. Lepas itu ini adalah XB dan Y, B besar dan Y. Maka fenotip anak kita pun tahu bahawa perempuan, anak perempuan, lelaki. Jadi kita pun dapat tahu bahawa perempuan kesemuanya akan mempunyai penglihatan normal tapi bersifat pembawa. Lelaki semua normal. Kenapa cikgu sebut ini ya? Jadi cikgu nak bagi jawapan dia sekarang ya. Kenapa cikgu sebut ya? Jadi macam mana kita nak tahu sama ada perempuan itu pembawa ke ataupun dia normal sepenuhnya. Kalau ikut di sini kamu pun dah tahu. Kita hanya perlu tanya balik, siasat balik, tengok ayah dia saja. Maksudnya bakal ayah mertua kamu. Kalau dia normal, tak ada masalah. Kalau bapa dia buta warna, okey? Ya, nisbah. Dengar ya. Kalau kita diminta cari, cikgu nak tak guna nisbah lah. Cikgu nak guna istilah peratus ataupun kebarangkalian pun boleh. Biasanya dia akan guna peratus lah ataupun possibility lah. Jadi peratus. Okey. Anak yang penglihatan normal. Dengan anak yang penglihatan panggil apa? Anak buta warna. Jadi jawapan dia, peratus dia untuk anak yang penglihatan normal kepada anak yang buta warna, ataupun dia nak gunakan peratus anak penglihatan normal pun boleh, macam tu pun boleh. Pun boleh terus ya. Jawapan dia ialah semua yang normal. Jiku, pembawa pun kira normal ke? Ya. Jadi jawapan dia 100%. Sama juga untuk lelaki yang normal pun 100% semua penglihatan normal, 0% untuk yang buta warna.
Jadi kalau kamu nak kahwin, anda kata nak siasat sama ada bakal isteri kamu adalah pembawa ke tidak, boleh je tanya direct dengan bakal bapa mertua sama ada dia ialah buta warna ke pun tidak. Kalau dia buta warna, 100% dia ialah pembawa. 100%. Maksudnya, apa yang akan berlaku kalau dia pembawa anak lelaki. Maksudnya anak lelaki kamu, mungkin separuh chance akan dapat buta warna. Nah, fikirkan masa depan untuk dia. Dia banyak benda yang dia tidak boleh buat. Siapa ada soalan? Siti Nadia. Sorry aku tak lagi nota jawapannya. Cikgu ingat tau. Lagi yang lain? Siapa ada lagi soalan? Jonathan, can you follow? Jonathan, Siti Nadia boleh ikut tak? Siti Nadia? Boleh ya? Jadi itu baru buta warna. Apa lagi yang kau perlu tahu sekarang? Termasuklah, sorry ya, tekan salah pula. Termasuk juga sekarang hemofilia. Hemofilia pun adalah penyakit genetik yang dibawa oleh kromosom X ya. Perlu faham ya. Okey? Yang pentingnya adalah hemofilia ialah keadaan darah tidak dapat membeku. Dia berkait dengan tingkatan 4 yang pengangkutan ya. Okey, nanti cikgu akan buat link juga dalam Google Classroom untuk melengkapkan yang nota pengangkutan tu. Sebab cikgu buat dengan budak kelas 4 alpha ya. Jadi benda yang sama dengan buku teks juga. Jadi murid-murid, yang berlain daripada buta warna ini, hemofilia, okey? Yalah betul lah, dia bukan melain, sama. Kehadiran allele resesif pada kromosom X. Okey, jadi ini juga menyebabkan lelaki senang untuk menjadi penghidap daripada menjadi pembawa. Perempuan biasanya dia akan jadi pembawa. Jadi kalau kamu tengok pada bawah, sekali lagi lelaki dia tak ada pembawa, istilah pembawa, kena ke tak kena saja. Jadi nak ke tak nak, kamu perlu memahami bahawa hemofilia ini, kalau lelaki yang normal kahwin dengan perempuan yang pembawa, maka anak lelaki itu senang untuk menjadi penghidap hemofilia. Penghidap hemofilia. Faham ke tak faham? Dan kalau untuk lelaki dan perempuan yang hemofilia kahwin ya, ataupun perempuan normal yang pembawa kahwin pun, chance untuk anak perempuan menjadi hemofilia itu pun tinggi. Cikgu, hemofilia saja apa salah dia kan? Murid-murid, kalau darah tidak dapat membeku secara normal, perlu faham ya, keadaan itu sebenarnya agak serius untuk khususnya perempuan yang memang kita perempuan pun fikir nak berkahwin, saya faham. Tapi kalau betul-betul menghadapi hemofilia ini, perlulah maklum kepada doktor supaya setiap kali kalau ada pendarahan berlaku, okey, untuk yang tak bersalin pun, datang haid pun satu isu juga ya, maka dia perlu mengambil ubat dah untuk membuatkan darah dia beku secara berperingkat lah ketika kehilangan darah yang banyak pada masa tertentu dalam hidup perempuan tersebut. Okey, jadi ini pun menjadi satu panggil apa itu? Pemahaman di mana anda faham bahawa penyakit genetik bukan isu boleh elak ke tak boleh elak ya. Kamu terima dengan redha ke tidak. Terima dengan redha. Maksudnya, kalau kamu dah kahwin dengan pembawa yang perempuan, kamu dah tahu kamu punya keputusan atau akibat anak akan jadi macam tu. Jadi, masa itu jangan salahkan siapa-siapa pihak ya, khususnya pada Tuhan lah. Sebab kamu patutnya dah lebih tahu. Lebih tahu dan bukan nak kata elak sekali lagi, tapi bersedia untuk masa akan datang, maksudnya untuk menyediakan pendidikan ke ataupun masa depan untuk anak. Okey, ciri terangkai seks ini berlain dengan yang penyakit contohnya thalassemia. Cikgu perlu sebut juga thalassemia ini semula. Muka surat 246, 246. Okey, apa yang beza dia termasuk dengan yang lain lah. Tapi thalassemia ini cikgu perlu sebut sebabnya dia berlaku pada autosom. Autosom ya. Maksud dia tidak ada diskriminasi pada jantina. Okey, tak ada diskriminasi pada jantina.
lelaki dan perempuan pun boleh jadi pembawa, dan yang jangkit, yang penghidap untuk penyakit thalassemia ini adalah sama rata antara lelaki dan perempuan. Kalau ciri terangkai seks itu ataupun sex linked disease, dia lebih menyerang pada si lelaki berbanding dengan perempuan. Okey. Yang kalau yang sekali lagi sekulang penyakit yang ada pada autosom okey, kromosom autosom, iaitu 22 pasang kromosom, 22 pasang yang depan tu, ke-23 ialah kromosom seks yang depan tu autosom, kromosom autosom, memang jangkitan itu adalah sama rata antara kedua-dua jantina. Okey, kalau penyakit itu dibawa oleh kromosom seks, dia lebih tonjol ataupun timbul pada lelaki berbanding dengan perempuan. Balik kepada muka surat 249 249. Jadi kebolehan menggulung lidah dan bentuk lekapan cuping telinga ini, kamu pun perlu mahir melukis gambar skema genetik, raja skema genetik, okey, dengan mengaitkan yang dominan dan resesif dan bagaimanakah keturunan itu boleh berlaku. Contoh soalan yang biasa berlaku lah. Bagaimanakah ibu bapa yang boleh menggulung lidah tetapi menghasilkan ataupun melahirkan anak yang tidak boleh menggulung lidah. Jika ulang, bagaimanakah ibu dan bapa masing-masing yang boleh gulung lidah melahirkan anak yang tak boleh gulung lidah? Murid-murid, macam mana kamu nak jawab? Siapa yang cuba jawab? Jawab dulu. Maksudnya tak perlu guna raja skema genetik, tapi cikgu nak tanya, bagaimanakah ibu dan bapa yang masing-masing boleh gulung lidah melahirkan anak yang tidak boleh menggulung lidah? Bagaimana kamu nak jawab? Siapa nak cuba? Winnie. Nak cuba tak Winnie? Winnie Anita Yong? Rasa nak cuba tak? Boleh ke tak boleh? Winnie, are you there? Belum boleh. Okey, jujur juga. Ataupun cikgu tanya Coming, boleh ke tak? Kalau cikgu tanya macam tu, ibu dan bapa yang boleh gulung lidah, lahirkan anak tak boleh gulung lidah. Ya, raja skema itu yang terbaik. Tapi secara macam mana kamu nak jawab dengan orang? Kenapa? Kenapa anak yang dilahirkan tidak boleh gulung lidah? Apa yang berlaku? Coming? Jadi kamu nak cakap ibu itu curang ke? Coming? Hello, are you there? Oh tidak. Jadi macam mana? Apa yang kamu nak jawab? Jawapan dia senang je. Cikgu tulis pada chat box ya. Okey? Okey, Irfan, boleh tolong baca tak Irfan? Are you there Irfan? Irfan Sarihin. Hello Irfan. Boleh baca ataupun tak boleh baca? Mic rosak. Boleh lah. Bacalah kat macam tu. Juga dengar ni. Hello. Alia Najihah, boleh tolong saudara Irfan tak? Irfan dah sedia. Ibu dan bapa masing-masing membawa allele resesif tidak boleh gulung lidah. Ya. Thank you Irfan. Jadi maksud dia sekarang, ibu dan bapa itu mereka adalah heterozigot. Maksudnya ada jin resesif di situ. Cikgu pun tak nak buang masa untuk yang ni, termasuk juga untuk lekapan cuping telinga. Jadi pentingnya untuk sekali lagi menentukan yang dominan dan resesif. Kalau kamu tak mampu pun, cikgu akan bagi nota dalam Google Classroom nanti. Pentingnya sekali lagi untuk anda
penting sangat mengetahui mana satu yang dominan, mana satu yang resesif. Okay? Sebab benda ini yang akan menentukan hasil anak kamu dan juga boleh menyebabkan prasangka ya. Contoh yang menjadi isu dia biasanya rambut kerinting dan rambut lurus ya. Rambut kerinting, rambut lurus. Kita semua tahu rambut kerinting dia lebih kepada dominan. Rambut lurus resesif. Logiknya mak ayah rambut kerinting akan dapat anak yang rambut kerinting. Logiknya. Okey, dia juga boleh mak ayah yang rambut kerinting mendapat anak yang rambut lurus. Okey, sebab mereka mempunyai alel resesif rambut lurus. Menjadi soalan tanda soal besar, mak ayah masing-masing ialah rambut lurus. Rambut lurus. Kenapa anak itu tiba-tiba rambut kerinting? Cikgu ulang rambut lurus ibu dan bapa. Maksudnya homozigot resesif, confirm dua-dua pun lurus, dua-dua pun lurus. Kenapa anak yang dilahirkan ada rambut kerinting? Lochihin, nak jawab ke tak? Okay. Sebab ibu dan bapa masing-masing membawa alel resesif rambut lurus. Mereka adalah heterozigot. Kan? Mana mungkin heterozigot? Sekejap. Ini yang menjadi cabaran untuk student ya. Cikgu perlu jelaskan di sini. Jadi untuk murid-murid yang terfikir, Cihin pun tak terfikir dah. Oh, ya loh. Kalau dua-dua rambut lurus, boleh ke tak boleh mereka mendapat anak yang rambut kerinting? Mustahil. Tapi berlaku juga. Jadi macam mana kamu nak jawab? Curang. Ini yang bahaya. Cikgu perlu terangkan sekali lagi ya. Kepada sesiapa yang tak faham soalan cikgu, rambut lurus. Okey, kita sedia maklum bahawa rambut kerinting dulu dah belajar itu yang dominannya. Jadi cikgu ada hak, cikgu perlu terangkan ya. Jangan nanti dah berlaku pukul isteri pula. Dua-dua pun rambut lurus. Jadi kita guna fenotip dulu lah. Cikgu perlu tulis macam ni setiap kali ke? Ya. Dan pergi seminar pun cikgu dah terangkan benda yang sama. Ibu ataupun fenotip induk, bapa dan ibu, genotik induk. Ini penting, induk. Kalau bapa rambut lurus, ibu pun rambut lurus, kamu sedar bahawa dua-dua mesti K kecil, K kecil, K kecil, K kecil. Jadi mana mungkin menghasilkan anak yang ada K besar? Kan? Tak mungkin. Jadi kamu boleh buat sendiri, kamu akan dapat tahu bahawa semua anak sepatutnya rambut lurus. Namun, cikgu perlu bagi tahu anda sekarang, isu rambut lurus ke kerinting ni sangat complicated sebenarnya, sebab dia juga berkait dengan pemakanan dan juga cara hidup. Kalau anda perasan bahawa rambut yang biasanya kena mesin pengering pun, dia akan lebih cenderung jadi kerinting. Cenderung jadi kerinting. Kalau jenis yang tak pandai jaga rambut pun dia. Okey? Jadi untuk jawapan cikgu sekali lagi, kalau anak yang dilahirkan untuk terus rambut dia kerinting, mustahil lah. Mustahil. Namun kalau disebabkan dia dah lahir, disebabkan faktor persekitaran, ya, rambut mungkin akan jadi kerinting. Tapi yang poin paling penting di depan, seperti yang Cihin dah cakap, mustahil ibu dan bapa yang rambut lurus mendapatkan anak yang rambut kerinting. Terus lahir kerinting macam orang Afrika contohlah. Tak jadi. Dia mesti rambut lurusnya bagaimanapun. Dia tak mungkin kerinting yang teramat sangat. Okey? Boleh faham ke tidak? Tengok Koksian curang terus cakap. Jadi sekali lagi, kalau rambut lurus dua-dua, seharusnya anak dia tak ada yang kerinting. Kecuali kalau sebab faktor persekitaran dah besar, ada unsur faktor persekitaran baru boleh jadi kerinting. Chin, boleh terima ke tak Chin? Boleh. Okey jangan nanti kata cikgu ajar ajaran sesat dia. Secara kamu buatkan kamu punya raja skema genetik,
Tak mungkin tiba-tiba dia keluar anak itu kerinting yang tak amat sangat dia. Itu yang cikgu dah kata. Pentingnya untuk anda belajar pewarisan dan jangan tuduh lah. Maksudnya tuduh yang tidak berasas dan buatkan orang tidak senang. Okey, cikgu sambung sekarang. Cikgu sambung sekarang ya. Murid-murid. Jadi, pedigree. Pedigree bukan makanan anjing ya, bukan . Ini pedigree keluarga genetik pewarisan ini dia rujuk kepada raja. Okey, ataupun penurunan keluarga. Ya, kalau kamu di Amerika ataupun negara yang sudah pembangunan ya, advanced what you call it bukan developing country, developed country ya, yang sudah membangun, khususnya macam Amerika ke Europe ke, memang sebelum kahwin kamu boleh pergi buat counselling untuk genetik ya. Mereka akan bukan counselling biasa ini. Ini memang counselling di bawah bahagian doktor untuk siasat kamu punya keluarga supaya nak dapat tahu sama ada kamu mempunyai alel ke resesif yang membawa penyakit tertentu ke tidak. Jadi seperti yang kamu tengok pada gambar raja ataupun muka surat 250 ini, raja pewarisan penyakit hemofilia dalam satu keluarga. Ya, hemofilia ini menjadi terkenal, sangat terkenal sebenarnya. Kalau kamu masuk ke STPM, universiti pun kadang-kadang dia menjadi satu esei, soalan esei ya. Sebabnya dia merupakan penyakit yang ditemui di dalam keluarga diraja di England ya. Okey, keluarga diraja di England, tiba-tiba ada seorang maksudnya bukan anak lah, maksudnya dalam keturunan itu tiba-tiba adanya hemofilia. Jadi mereka pun cuba mengesan dari mana datangnya hemofilia itu masuk ke dalam keluarga mereka. Jumpa-jumpa, rupanya seorang yang mereka kahwin itu mempunyai gene resesif tersebut. Jadi masuklah ke dalam panggil apa, keluarga penyakit hemofilia tersebut, menjadi pembawa dah dalam gene mereka. Jadi kalau kamu baca pedigree ni, tengok muka surat ya, 250, murid-murid, pedigree keluarga. Pedigree adalah salah sila keluarga yang boleh dianalisis untuk menyiasat pewarisan ciri manusia. Okey, menyiasat ya. Jadi sekali lagi, bukannya setiap kali kita nak mengesan ya penyakit genetik itu perlu menyumbang darah. Ada yang perlu. Ada yang biasanya kita cari balik kita punya keluarga, latar belakang keluarga, maka kita akan tahu adakah tak kita pembawa ke tidak. Okey, Nadia Farisha, boleh faham ke tak Nadia Farisha? Sebab hari ni dia diam je ni. Okey ya, Nadia? Are you there? Nadia Farisha? Nadia, buat apa tu Nadia? Noning, boleh faham Noning? Something wrong ni. Noning, boleh faham? Okay, Noning jawab. Nadia Farisha, are you there? Okay, cikgu tanya seorang lagi. Hashika, boleh faham ke tak Hashika? Hashika, are you there? Okay, boleh. Nadia, nanti cikgu tanya cari kamu ya, sabar ya. Jadi, melalui beberapa generasi untuk menunjukkan perhubungan keturunan dan pewarisan ciri yang dikaji daripada nenek moyang. Murid-murid, jangan takut ya. Kalau kamu tanya saya, cikgu akan keluar dari SPM ke tak? Cikgu jawab sekarang, ya. Pedigree ini dulu soalan yang ditanya dalam STPM. Cikgu ulang STPM. Tapi nasib anda tak baik, dia dah masuk dalam SPM biasa syllabus. Bersedialah sebelum kalau dia tanya untuk yang pewarisan hukum Mendel itu, biasanya dia akan tunjuk pedigree dua. Ada soalan-soalan percubaan, memang dia mulakan dengan pedigree. Jadi dia nak tanya contohnya kalau penyakit ini, hemofilia, tengok dalam gambar raja ini, kamu akan nampak bahawa, okey, tengok penghidap hemofilia ni, murid-murid tengok penghidap hemofilia ni, kena pada lelaki ke perempuan banyak. Kena pada lelaki ke perempuan banyak. Wenhan ada Wenhan? Wenhan buat apa tu Wenhan? Ya. Ya, jadi kalau kamu tengok dalam pedigree ini, kamu rasa penyakit hemofilia ini kena lebih pada lelaki ke perempuan? Wenhan? Lelaki ke perempuan? Jawab je. L ke P? Itu je dia. Lelaki ke perempuan?
Okey. Lelaki ke perempuan? Jeku tanya lagi seorang, cuba je. Hang pun tak tahu apa. Buwen. Jadi kalau kamu tengok pedigree ni, kena pada lelaki ke perempuan banyak? Lelaki, good. Jadi dengan jelas kamu nampak bahawa contohnya, Jeku, ya ke? Jeku macam mana kamu tengok? Kalau kamu tengok generasi satu kedua, lelaki normal dengan perempuan yang pengidap, kamu akan nampak dua lelaki ini pengidap. Perempuan itu pembawa saja. Pembawa. Ini pembawa saja. Kalau kamu tak percaya lagi, kamu tengok pembawa dengan lelaki yang sihat ini, lahirkan juga lelaki yang kena. Jadi ini adalah contoh pedigree yang kita nampak, ia adalah penyakit yang berkait dengan ciri terangkai seks ataupun sex link kromosom. Maksud hemofilia dia confirm ada sex link dah. Okey, jadi analisis pedigree keluarga membolehkan ahli genetik membuat ramalan tentang pewarisan ciri jin yang berkenaan dan juga mengenal pasti sifat dominan jin atau sifat resesif jin. Kamu perlu buat dua benda kat sini gariskan, membuat ramalan tentang pewarisan ciri jin berkenaan. Ramalan maksudnya kamu punya waris macam mana. Kedua, mengenal pasti sifat dominan jin ataupun resesif. Ini yang kedua. Itu pasal yang hemofilia, dia resesif. Okey, manakala dan juga buta warna pun resesif. Cikgu, ada ke penyakit yang dibawa dominan? Maksudnya akan kena juga. Kalau kamu nak belajar, ada Huntington disease, Huntington. Tapi bukannya dalam silibus kamu lah yang dominan. Okey. Jadi siapa ada soalan? Siapa ada soalan untuk yang bahagian ini? Siapa ada soalan? Kalau tak ada, Jeku akan tamatkan dia punya latihan hari ini dengan praktis formatif 11.4 ini. Jadi murid-murid, kamu ada 15 minit ini. Pentingnya untuk anda buat yang ini. Pertama, seorang perempuan memiliki kumpulan darah heterozigot, manakala lelaki memiliki kumpulan darah heterozigot. Kita pun dah buat. Okey. Macam mana dia bukan isu raja saja, dia nak kamu terangkan pewarisan menggunakan raja skema kacukan dan simbol yang sesuai. Terangkan dah siap raja itu, terangkan nisbah dan peratus. Cikgu pun dah bagi jawapan itu, tengok balik buat. Nombor 2, perempuan yang heterozigot bagi hemofilia berkahwin dengan lelaki normal. Ini pembawa. Ini cikgu tak buat, cikgu buat dah yang untuk buta warna pun dah jawab dah ini. Jadi apakah kebarangkalian mereka mendapat anak lelaki yang menghidap hemofilia? Bulatkan kebarangkalian. Kebarangkalian bukan peratus Kalau 1/4, 1/4, 0.25. Tak perlu peratus pun. Itu jawapan dia. Okey? Dan seorang lelaki yang homozigot bagi kebolehan menggulung lidah berkahwin dengan perempuan yang heterozigot. Homozigot dengan heterozigot boleh menggulung lidah. Apa implikasi kacukan itu? Jawapan itu Jeku pun boleh bagi sekarang. Semua boleh gulung lidah. Anak dia maksudnya 100% boleh gulung lidah. Gulung lidah 100% buktikan dengan raja skema kacukan ataupun raja skema genetik. Siapa tak boleh buat? 15 minit ini cukup dah Kamu boleh buat dengan cepat. Lengkapkan dalam kertas. Nanti ambil gambar, hantar je. Hantar dalam WhatsApp lah. Bukan WhatsApp pula, siap-siap. Dalam Google Classroom Aku akan wujudkan dalam satu assignment. Kamu hantar di situ je. Siapa ada soalan? Juga saya ada soalan. Apa dia? Jadi untuk soalan 2 dan 3, kami kena lukis gambar raja itu skema genetik. Yes. Okay. Nak ke tak nak, kamu perlu lukis. Dia bukan terangkan je. Terangkan berasas apa. Semua itu automatic raja skema genetik. Dia nak bagi tahu kamu itu je sebenarnya. Jadi siapa yang tak tahu apa-apa, Jeko akan buat dalam Google Classroom nanti. Siap bagi jawapan jugalah. Kamu salin je. Kamu salin, lepas tu kamu ambil gambar, PDF yang terbaik. Gambar JPEG pun terima. Hantar dalam assignment, terus dapat 10 markah. Okey, kalau tak buat Jeko tak boleh buat apa. Sebab benda pewarisan ini memang cukup umum. Mereka tanya raja skema genetik. Okey, siapa ada soalan?
Kalau tak ada, itu saja hari ini ya. Cikgu nak minta tolong juga semua supaya bukakan kamera anda untuk tunjukkan muka ke tak tunjuk muka pun tak apa. Kalau tak nak tunjuk muka macam ni pun boleh. Sila buka kamera kamu sekarang. Okey? Dan sabar ya. Lepas ambil gambar tunggu kejap. Sila buka kamera. Ivan, Wenhan, Jonathan, Yongyi, Bowen, Vinny, Nadia, Chongming, Shihui, Fatin, Kok Xiang, Noning, Nadia, Hashika, sila buka. Malah cikgu Asyik nak sebut macam ni kan. Tolong buka. Okay, thank you. Wenhan, cikgu tahu kamu tengah tidur ni. Ambil gambar kejap. Buka kamera. Wenhan hari ni birthday dia. Dia Ya ke? semalam dia sangat excited. Yalah. Dan nanti cikgu nyanyikan, sabar ya. Dalam kiraan 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Okey. Jadi itu saja daripada cikgu ya. Sila buat sekarang, lengkapkan dan cikgu inginlah nyanyikan birthday lepas cikgu hilangkan rekod ni ya. Jangan pergi dulu Wenhan. Cikgu nak nyanyikan dulu. Yang nak pergi anda boleh bersurat.